Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Jim Zulkifli dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Jim kini berada di tengah-tengah padang bola. Nak tahu siapa selebriti kita pada minggu ini? Ada kaitan dengan padang bola. Yes, siapakah beliau? Ini memang dia yang balik. Tapi kita tahu siapa kan? Jadi kena ikut Jim dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Bola? Sebab tak siapa ya? Baiklah, untuk minggu ini Jit bersama dengan seorang selebriti. Saya bawakan kepada anda, inilah dia, hero Malaysia, iaitu Indra Putra Mahyudin ataupun lebih dikenali sebagai In. Okey, sejak bila saya terlibat serius dalam bola sepak ni? Saya rasa terlibat saya dalam bola sepak profesional selama 20 tahun. 20 tahun? Umur masa tu berapa? Umur masa tu 18. 18 memang serius lah. Tapi kita ada baca satu blog. Saya ada baca satu blog. Dia ada seorang kawan dia yang sama-sama bermain waktu sekolah dulu. In dulu memang daripada sekolah lagi memang dah main bola sepak. Bola sepak, ya. Memang fokus utama untuk bergelar pemain bola sepak ke ataupun ada cita-cita lain? Mana tahu dulu nak jadi chef ke? Tak ada, memang dulu memang fokus dengan bola sepak lah. Memang minat bermain bola sepak. Nak kerja pun bola sepak, kerjaya tu lah. Ya. Fokus pada bola sepak lah. Okey, siapa yang menjadi pendorong di sebalik kejayaan In sendiri selama ni yang banyak mendorong saya, family saya, dan wife saya sendiri yang banyak membantu saya, yang banyak memberi dorongan dan menjadi seorang coach lah bagi saya. Setiap kali apa yang saya tak bermain dengan baik, dia akan komen, dia akan marah, dan itu membuatkan saya lagi bersemangat. Dia macam setiap perlawanan tu isteri memang akan tonton lah. Dia kadang-kadang dia pergi, kadang-kadang bila ada kat live dia akan tengok, dan apa yang saya lakukan dalam padang, ada yang tak kena, dia akan marah. Siap, dia memang duduk depan TV tu. Awak ada ni. Biasa seorang striker dan juga winger kan? Jadi nombor-nombor bertuah tu 23, 13. Kenapa pilih nombor tu? Yang paling utama bila saya berkecimpung dalam bola sepak profesional ni, saya memakai jersey nombor 13. Dan saya bertukar kepada 23 sebab masa tu saya minat dengan David Beckham. Dan itu yang membuatkan saya tertarik dengan nombor 23 ni. Sampai sekarang 23 tu lah. Sampai sekarang 23. Rambut ada gaya David Beckham depan ni lah? Tak ada. Tak apa, rasa kecantikan kita simpan dulu. Rasa cantik macam mana dia punya bergaya, kita simpan dulu. Sebab untuk perlawanan biasa Insri akan mewakili kelab, mewakili negara kita sendiri daripada bawah 23 dulu pun ada mewakili juga kan, Malaysia apa semua. Jadi banyak kenangan-kenangan manis sepanjang 20 tahun tu. Mungkin ada pahit manis tu. Kita nak tahu. Selama bermain dengan bola sepak ni, memang banyak kenangan manis, kenangan pahit. Kenangan manis first kali apabila saya bermain untuk Tiger Cup, dan masa tu bermain di Singapura. Time tu kami menang 4-2 dan masa tu saya menjadikan 2 gol. Itu merupakan satu kenangan yang manis lah. 15 gol untuk ada satu perlawanan tu dan dinobatkan pemain yang tahun 2004 bermain untuk pasukan Pahang. Ya. Walaupun banyak negeri sebenarnya ataupun kelab yang In bermain sebenarnya, tapi itu antara pencapaian terbaik walaupun berpindah. Tapi untuk menyesuaikan diri dalam kelab-kelab yang baru, senang tak? Ada perubahan-perubahan? Memang dari segi perubahan setiap kali nak bermain dengan pasukan lain, kita kenal dengan pemain-pemain baru. Jadi pada permulaan itu memang sukar, tapi lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Yelah, dulu tim lain kan, pasukan lain tiba-tiba ada satu pasukan dulu Okey, dan itu antara kenangan manis lah. Mungkin ada kenangan pahit, kita nak tahu sikit lah. Banyak kenangan pahit, kita tahu cerita dia, tapi kita nak tahu daripada hati In sendiri. Kenangan pahit tu, yang mana? Kenangan pahit, baik kita kenangan pahit tentang bola sebenarnya. Bola lah. Kenangan pahit 2014 kalah final AF Suzuki Cup. Itu merupakan satu kenangan pahit sebab masa tu ada lagi 10 minit je untuk pastikan kita menang, tapi nasib tak menyebelahi.
Betul lah. Tapi nak buat macam mana kan? Bola sepak itulah dia ada turun naiknya. Okey, itu sedikit latar belakang daripada Indra Suri. Jadi kepada anda nak tahu lebih lanjut, itu cerita sejarah dia. Sekarang ni kita nak tahu tips-tips untuk anda yang berminat bermain bola ataupun tips kesihatan oleh In sendiri. Kalau sebelum ni kita tahu dia berlari je apa semua kan. Jadi sekarang sebelum kita ke soalan-soalan seterusnya, info dah macam bagi saya minum dulu boleh tak? Jadi kita rehat sekejap, kita akan kembali semula. Selepas ini anda akan saksikan apa yang menarik, senaman yang sesuai untuk anda lakukan dalam segmen yang kita namakan sebagai Gaya Sihat. Saya akan menunjukkan cara melakukan senaman toning atau senaman meningkatkan otot dengan menggunakan pemberat. Sebagai alternatif menggunakan dumbbell, kita boleh menggunakan botol air. Okey, jadi apa kebaikan senaman toning ni untuk wanita khususnya? Senaman toning sangat membantu kita untuk membina otot badan, di mana otot badan dapat membantu kita membakar lemak. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara melakukan lunges dengan menggunakan pemberat. Jadi, kita akan mulakan dengan berdiri, lurus. Kaki kiri ke belakang. Pastikan kaki depan 90 darjah. Turun. 1, 2, 3. Bangun. Tukar kaki. Turun. 1, 2, 3. Bangun. 4. 5. Pastikan badan lurus. 6. 7, 8, 9 dan akhir sekali 10. Senaman seterusnya saya akan tunjukkan cara melakukan lunges ke depan, di mana kita akan berdiri tegak seperti biasa, langkah ke depan, pastikan kaki 90 darjah, balik ke tempat asal, tukar kaki 90 darjah, balik ke tempat asal. Teruskan. 6. Bagus. 7. Bagus. 8. 9. Dan 10. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara melakukan senaman squat atau cangkung dengan menggunakan pemberat. Bila turun, pastikan badan lurus. Tangan ke atas. Apabila bangun, pastikan kaki kita tak lurus. Turun. Dan bangun. Okey? Sekarang kamu buat. Turun. 2. Bangun. Turun. 3. Bagus. Bangun. 4. Bangun. Luaskan sikit kaki. 5. Bangun. 6. Bangun. 7. Bangun. 8. Bangun. 9. Bangun. Dan 10. Bangun. Squat yang seterusnya dengan merapatkan kaki dan saya akan tunjukkan cara-caranya. Berdiri tegak. Turun. Botol air menghadap ke bawah. Naik. Turun. Dan naik. 4. 5. 7. 8. Bagus. 9. Dan akhir sekali 10. Apa kebaikan squat kaki rapat? Squat kaki rapat ni actually untuk menganjalkan otot-otot di atas paha berbanding dengan squat yang sebelum ni di mana melibatkan otot-otot dalaman. Di hadapan nak fokus kita Okey, ada sekarang hadapan. fokus pada lutut di hadapan. Okey. Squat yang terakhir adalah squat di mana kita akan gabungkan squat yang pertama dan squat yang kedua. Kita mulakan dengan kaki dibuka, Sebelah turun, kanan. botol menghadap ke atas. Bangun. Rapatkan kaki. Turun, botol menghadap ke bawah. Bangun. Kaki buka ke kiri. Turun, botol menghadap ke atas.
Bangun. Rapatkan kaki. Turun. Potong ngadak ke bawah. Bangun. Buka kaki. Turun. Potong ngadak ke atas. Bangun. Rapatkan kaki. Turun. Bangun. Dan dengan ini berakhirlah senaman toning kita untuk satu badan. Dan kita akan jumpa lagi untuk rutin yang berbeza. Okey, untuk anda di rumah, jangan lupa lakukan aktiviti yang kami tunjukkan dalam aktiviti sihat ini. Jangan lupa, tapi sebelum tu kita kena minum dululah. Jom. Best kan? Baiklah, kita kembali semula dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Ni dah risau dah sebenarnya, sihat, cantik dan menawan tu. Sebab biasanya dikaitkan dengan wanita. Tapi ini adalah persepsi ataupun daripada kaca mata seorang lelaki. Jadi jangan risau kepada anda di luar. Kena ambil tahu juga tentang tips kesihatan atlet utamanya. Sebab kita tahu In memang dah terlibat dalam arena sukan ni dah 20 tahun. Jadi banyaklah pengalaman. Jadi sepanjang 20 tahun itu, mungkin ada turun naik ataupun senaman-senaman yang dilakukan lah untuk dalam sebagai seorang pemain bola sepak ni. Setiap kali bermain, walaupun tak ada bermain bola sepak, saya sentiasa melakukan aktiviti sendiri untuk pastikan kecergasan lah. Contoh apa yang buat? Contohnya saya pergi ke gym. Selalu nampak? Selalu nampak? Dan kebanyakannya berlari di taman. Buat jogging juga lah jogging. maksudnya. Jadi daripada rutin kecergasan tu macam mana? Sebagai pemain. Sebagai seorang pemain kena pastikan setiap kali kita turun training, kita kena pastikan yang kita memulakan permulaan dengan berlari dan selepas tu melakukan stretching untuk pastikan kita sudah bersedia untuk bermain dan training supaya mengelakkan daripada kecederaan. Kiranya kena buat teknik pemanasan yang betul dan juga untuk teknik regangan apa semua pun kena betul. Sepatutnya kena mula dengan memanaskan badan, renggangan otot dan lepas bermain tu kita akan buat cooling down untuk pastikan kita kembali balik dengan keadaan normal. Pernah alami kecederaan? Pernah. Tapi tak selalu kan? Jarang. Kecederaan yang paling teruk tahun 2006 saya melakukan pembedahan ankle kedua-dua belah kaki. Dua sekali? Dua-dua sekali. Okey, tengok kat bawah tu. Okey, itu memang kata paling teruk lah yang pernah saya alami. Benda dah lama saya tahan sakit dan memang jumpa dengan doktor membagi nasihat supaya melakukan operation dan saya lakukanlah dua-dua belah kaki. Jadi selepas ataupun semasa proses untuk elok atau untuk kembali sihat tu macam mana penjagaan dia? Memang time tu memang teruk. Dah buat dua-dua belah kaki memang tak boleh nak berjalan, tak boleh buat apa-apa, memang kena pertolongan kawan-kawan, wife sendiri. Dan saya alami satu perkara yang mengejut lah, benda boleh berlaku. Tertekan tak? Dia mesti tertekan memang kan? tertekan. Selama 7 bulan baru boleh beraksi untuk kancah bola sepak. 7 bulan 7 bulan. So, kalau biasa dah setiap petang memang ada aktiviti berlari Aktiviti apa semua. hari-hari kena buat. Mesti mental lah kira dia macam memang mental. Kalau tak kuat mental memang boleh gila lah. 7 bulan tu lama tau. Okey, itu antara yang rahsia yang pernah dialami oleh In sendiri sepanjang membabitkan diri dalam bola sepak. Jadi selepas ini kita nak tahu lebih lanjut lagi. Yang ni kita nak kongsi rahsia kesihatan, penjagaan atas ke bawah, top to toe. daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Nak tahu apakah rahsia Indra Putra dalam untuk menjaga diri beliau sendiri sebagai seorang pemain bola sepak dan juga sebagai idola kepada seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu pandai masak. Tak pandai. Okey, tak nak tanya lebih-lebih. Kita saksikan dulu untuk sarapan sihat. Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam segmen Sarapan sihat. hari ini kita istimewa sikit. Kita berubah posisi. Hari ini kita ada Chef Jin. Ya ke? Apa khabar Chef? Khabar baik. Ya betul ni. Betul. Betul ni? Betul.
Sure? Jit, perkenalkan dulu menu kita hari ni apa dia? Saya. Betul. Okey, hari ini kita akan buat lakukan satu masakan, iaitu masakan daripada Mexico, iaitu kita namakan burrito. Kita akan terangkan dulu apa menu-menu ataupun hidangan yang akan bahan-bahan yang kita kita akan gunakan. So jadi tak jadilah ni nak jadi chef. Dia jadi cuma untuk 10 saat yang awal lah. Okey, kita tukar posisi. Okey, chef. Bahan-bahan untuk kita buat burrito ialah satu, kita perlukan ayam ya. Saya gunakan dada ayam yang dipanggang ya. Kemudian kita akan sediakan salsa. Bahan-bahan untuk salsa kita ada kacang merah yang telah direbus. Kemudian kita ada tomato dan kita ada cili benggala. Lada benggala warna hijau. Kemudian kita gunakan juga daun ketumbar sebab Mexican, mereka suka gunakan haruman daun ketumbar. Kemudian kita ada bawang, ya. Bawang ni kita akan dadu. Kemudian bahagian yang lain kita ada juga keju cheddar, ya. Kita akan buat juga telur. Kita akan masak telur scramble dan kita akan letakkan juga saya punya paling saya minat buah avocado. Ya, setiap masakan mesti ada avocado kalau boleh. Untuk hidangan hari ini burrito ni, untuk kalori dia macam mana? Satu biji burrito hidangan bersamaan dengan lebih kurang dalam 240 kilokalori. Oh, okey. Tak banyak. Tapi sebab ada keju kita boleh kurangkan lagi lah. Lemak dalam lebih kurang 7 gram. 7 gram je? 7 gram saja. Okey, kita mulakan dulu Jit masakan kita hari ini. Kita sediakan salsa dia dulu. Salsa. Ya? Jadi untuk salsa saya akan potongkan bawang. Okey, kita ada bawang ni dah siap. Okey, boleh letakkan dalam mangkuk. Yang paling penting sekali dalam salsa kita perlu ada tomato. Ya. Kita perlu ada tomato. Kemudian kita ada lada benggala. Ini kacang kacang merah. Okey, kemudian kita letakkan daun ketumbar. Kita masukkan daun ketumbar. Okey, kemudian limau Nah, untuk potong limau nipis, kita tak potong macam lemon ya. Kita potong di tepi untuk memudahkan kita untuk memerah. Oh. Kemudian kita perahkan saja. Wah. Merah tu ada gaya tau. Kemudian kita letakkan garam. Garam macam biasa, garam bukit. Sikit dulu. Kemudian kita letakkan lada hitam ya. Siap dah kita punya salsa. Oh, ni dah. Siap dah. Okey, kemudian kita akan sediakan barang yang seterusnya. Kita akan sediakan telur hancur. Ya? Telur hancur. Kita ambil telur dan kita pukul dia. Telur hancur lagi. Kita pukul dia dulu Oh, yang ni tak boleh kacau. Yang ni dah siap. Kita letakkan sedikit ada sulah dan sedikit garam. Ini saya gunakan minyak zaitun sikit saja. Kalau nak mengurangkan penggunaan minyak, kita gunakan non-stick pan. Okey. Sorry. Kecilkan sikit api. Api jangan terlalu besar. Okey. Jangan masak kita punya telur hancur ni sampai dia terlalu kering. Kita nak dia masih lembut. Ya? Masih ada kelembapan tu, betul. So kita boleh tinggalkan dulu. Dah masak. Okey, kemudian kita ada tortilla. Ya. Tortilla. Kemudian jangan lupa kita punya avocado. Okey, kemudian kita ambil sudu. Kita korekkan dia. Ya. Keluarkan. Kemudian avocado ni kita hiriskan dia. Jangan terlalu nipis. Seterusnya kita hiris dada ayam ni. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis. Okey, bahan-bahan kita dah siap. Okey, terakhir kita perlu untuk sediakan kita punya burritos. Okey. Untuk burritos kita menggunakan roti tortilla. Jadi kita perlu panaskan dia dulu. Kita cuma nak melembutkan dia. Melembutkan saja. Okey, dah. Dah, itu je. Sekejap saja. Kemudian kita boleh mula susun bahan-bahan kita. Kita mulakan pertama sekali dengan ayam kita ya. Kemudian kita letakkan avocado. Irisan avocado. Kemudian kita letakkan telur kita. Kemudian salsa. Kita boleh gunakan sudu tadi. Jangan tamak terlalu banyak, nanti kita tak boleh nak bungkus dia. Kenapa macam tahu je saya baru cakap dalam hati. Tahu dah, macam saya taklah banyak-banyak. Naluri tu dah berkata. Terakhir kita taburkan dengan keju cheddar. Keju cheddar. Kita lipatkan dia.
Ni kalau banyak sangat nanti susah nak Susah nak lipat. Dah siap dah burritos kita. Ha? Ya. Kemudian kita boleh potongkan dia. Oh, bagi dua. Ada pinggan. Ya. Siap dah burrito kita. Cantik tak cik dalam ni? Wah. Jadi dah siap. Kita Itu punya saja. burrito. Jadi kepada anda di rumah, ingat sarapan sihat perlu untuk kita mulakan hari kita. Dan yang pastinya jangan sesekali lupa untuk orang kata apa, buat juga senaman. Bukan saja makan yang Betul. sihat, senaman juga kena buat. Okey? Lepas makan, kita kena burn kalori kita dengan bersenam. Mari kita bersalsa. Jumpa lagi. Bye. Okey, kita nak tanya sikit lah macam mana mengekalkan kemaskulinan. Saya memang dari segi penampilan memang jaga. Tapi untuk lebih-lebih tu tak adalah. Seperti perempuan tak adalah. Tapi memang penjagaan tu memang adalah. Ada ambil suplemen ataupun treatment rawatan-rawatan yang tertentu untuk kekalkan kesihatan, kecerdasan? Memang setiap pemain memang perlu ada suplemen dari segi vitamin. Memang saya memang menitik beratkan benda seperti ni, vitamin. Macam mana fashion? Kalau kat atas bola apa? Kat padang tu kita tahulah bagaimana gayanya. Okey. Dekat luar macam mana? Biasanya saya simple. Saya seorang yang simple. Tapi tetap masih lagi menjaga penampilan. Tinggi 175. Saya rasa dia susah sikit nak cari baju ke seluar ada tak? Ada pun masalah. Tak, dari segi tinggi tak jadi masalah sebab body tak gemuk tak. Memang banyak keluaran baju dengan saiz macam saya. Itu untuk fashion. Jadi mungkin ada idola-idola sama ada dalam negara ke luar negara yang in sukalah kalau daripada segi bola sepak sini lah. Paling yang saya minati Zidane. Patutlah ada gaya dia. Saya nak cakap daripada jauh. Ada satu gambar. Kalau dari tepi anda akan lihat seakan-akan Zidane. Kan rambut sekarang ni pun gaya-gaya Zidane kan? Okey. Dan untuk dalam pemain tempatan kita Azizul Munifah, bukan idola. Idola lah. Kena terangkan definisi daripada kacamata seorang pemain bola sepak. Apakah? Sihat, cantik dan menawan. Sihat, sentiasa pastikan kita dalam keadaan sihat. Dan kecantikan tu biar di dalam dan di luar supaya kita sentiasa dipandang hormat oleh orang. Jadi kepada anda nasihat untuk pemain ataupun anak-anak muda di luar sana yang nak jadi seorang pemain bola sepak. Okey, nasihat saya untuk pemain-pemain ataupun budak-budak yang ingin untuk main bola sepak, pastikan paling utama adalah disiplin. Disiplin amat penting. Dan perlu tidur yang cukup. Oh, tidur kan cukup? Ya. Berapa jam tidur? 8 jam. 8 jam. Jadi kami ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk kumpulan dan juga untuk masa depan keluarga dan seluruh tim lah pasukan. Jadi kepada anda jangan lupa selepas ini kita dah nak balik lah. Saya nak tengok juga permainan tu tapi tak apalah. Balik dulu lah, dah malam. Jadi jumpa lagi. Terima kasih anda akan saksikan rancangan kita namakan Sihat, Cantik dan Awal.